Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Bawah sekali. Dan firman Allah Ta'ala wa huwa yut'imu wa la yut'am. Artinya, dan dia yang beri makan dan tiada diberi makan akan dia Allah. Lepas segala yang baru, tiada mereka itu menjadikan sesuatu, hanya senya mereka itu berusaha pada pekerjaan mereka itu. Tetapi tiada sunyi mereka itu daripada hajat. Dan jika mereka itu memberi nafkah akan anak bini mereka itu, maka keberatan mereka itu sebab memberi nafkah. Baik, sambung lagi sikit daripada perkataan pengarang razikun bila mu'nah. Bahawasanya Allah Ta'ala ini yang beri rezeki dengan tak ada berat sikit pun. Dan kita beri rezeki juga, kita mencari rezeki yang telah diaturkan oleh Allah. Bukan beri. Cari. Bila ada janjian daripada Allah, dapat kepada kita. Nampak? Siap, barang siap lama dah. Sebab tu dalam bab rezeki, kalau orang beriman tak menusabah langsung jadi sok. Sebab beri rezeki ni Allah Ta'ala, bukan orang lain. Kalau kawan kita ragu, boleh tak ni. Tapi kalau kawan kita yakin pula. Kalau Allah Ta'ala tak yakin, boleh ke tak, padang dolar. Duk main gitu. Aku rasa aku berat sikit. Takut tak boleh projek ni. Dah boleh. Projek lain pula. Faham? Bimbang dia. Sob jala tu dia pergi makan. Duk bimbang dia ni. Sob jala. Umur 4-50 bimbang ni. Bukan beranak tu umur 40 lalu. Siapa dengar hak mana Allah janji, boleh kita. Tu dipanggil rezeki. Rezeki ni, dia beri manfaat pada diri kita. Walaupun tak masuk dalam mulut kita. Faham? Boleh buat beli apa benda ni, papang, buat beki tangga, rezeki tu. Kan mesti makan. Papang tak makan papang. Jadi boleh ambil guna tak? Boleh ambil guna. Panggil rezeki. Sebab tu kita kena yakin. Pasal dia razik bila mu'nah, tak berat sikit pun. Beri. Kau kan kalau kita minta belaka, dia beri belaka. Tak ada masalah sikit. Kita kalau anak kita minta belaka hak dia nak, kita kena beli belaka, narak ayah. Faham? Anak pertama minta 500 ya. Nak beli basikal Pixie. Anak kedua minta 280. Nak beli telefon. Anak ketiga minta 80 riyal. Nak beli kasut baru. Anak keempat nak beli kereta tolak. Stroller. Cek lagi. 380. Gaji 1000. JKK. Ada hari. Tu baru 4 orang anak. Faham? Keta-keta kali dah kita tak boleh nak beri ni. Berat tak? Berat dah. Mak pula janji anda, itu janji dah bulan 10 nak beli rata. Faham? 6,000. Nampak? Lari jauh ayah. Tak cakap buah anak boleh tahan kira rimin jauh, mak tidur terus. Boleh beri, berat belaka. Kerajaan kaya pada rakyat, tapi berat berat. Dah tu bajet. Tu nak ngundi, takkan kita bodoh. Kita pun cekedik juga. Dah nak naik gaji, kalau dah nak uwi tu, nak uwi ni baik. Mana baik pelik. Mesti ada makna tu. Jadi kita berat. Faham? Dengan anak kita. Allah ringan lepoh. Munak dia boleh uwi belaka. Ada orang ni tak uwi belaka. Tak uwi pasal Allah dia cekedik. Dia bijak sana. Hakim. Kau ada tu Kalau uwi belaka pun dah seorang main nak kapal 6 T, ni pula nak tokang 70 T, ni pula tanah nak selalu jauh mata memandang,
Ni pula no pula. Dah 80 util. Dah tu baru 6 beradik. Nak Tok Imam dah asuk lagi. Nak bini 60 orang. Nah, kucalan nah habis. Masa apa? Dia pun atur. Wi sikit, ni wi banyak, ni wi sikit, ni wi banyak. Dah apa Tuhan dak buat kaya belaka? Dah kaya belaka dak akan ikan kita. Siapa nak pergi ke laut? Menteri-menteri tu rajin nak pergi ke laut. Takat diri. Dah, kena ada orang susah pergi ke laut. Faham? Ada Tuhan buat orang susah. Dia bahasa berak orang konyoh. Kalau kata nak pergi ke laut. Nak. Jadi Allah wa huwa yut'im, dia yang beri makan ke darah ke kita. Wala yut'am, tidak diberi makan. Sebab tu tak sah tanya Allah. Sebab tu kalau kuli jangan banyak tanya toke. Toke kata buat ni mana berapa buat gitu toke? Marah toke. Mu kerja dengan aku ke aku kerja dengan mong? Ni wah ni Tuhan kata. Nampak? Wa huwa yut'im wala yut'am. Dia Tuhan yang beri makan kita. Kan kita beri makan ke dia. Kalau bila gitu, wala yas'alu amma yaf'alu. Jangan tanya apa yang Tuhan buat. Nah, dah leh dah buat gini lah. Kalau buat gini jadi gani dah, kalau buat potong tangan lah, habis tangan-tangan orang pula. Pula. Nampak? Tuhan jawab lah, ayah aku beri makan ke darah kemung. Ke siapa beri makan ke darah kemung? Main kasar sikit. Allah, dah Allah lawan apa? Nak, orang suruh buat. Kalau Allah kata pencuri hendaklah dilenyek kepalanya dengan kereta giling, dan otaknya hendaklah diberi makan kepada itik. Kena buat gitu. Betul tak? Dah. So pasal perintah dari Allah. Nak, kena buat. Suruh melih lembu kita melih lembu, suruh melih kambing, dor kambing, suruh melih khubah, tambak khubah. Habis buat. Suruh huduk, no way man. Tak. Macam mana mu nak balik ngadak siapa kat gi alam barzah? Nak dia tunggu dalam alam barzah lagi. KDN. Tak. Ke parlimen duduk dalam tu. Barisan lain, kerajaan langit duduk tunggu bawah. Maka dalam begitu juga dalam kita berumah tangga, jangan takut sikit dalam bab makan minum. Siapa masa susah, siapa masa senang, Allah tetap dah. Dan kita Allah beri akal, beri kekuatan untuk berusaha. Mudawi, Allah beri kat aku. Dan Allah nak beri, habis orang blacklist, boleh juga, senang juga, tak ada apa-apa. Nak, sebab tu zaman Tok Nyang kita, zaman Tok kita gitu, dia mulia. Siapa zaman kita ni hina-dina habis. Sebab apa? Dah merepak minta dengan orang. Betul tak? Nak tukar papan atas keping, tak ngejek keke. Nak tukar atak abang diribut pun pergi beratur pada raya. Zaman dulu ada minta dengan orang. Zaman Tok kita gitu. Kasika berdiri. Faham? Papan latar cari diri. Atak buat sendiri. Tak ingat? Ada gitu? Dah. Linih habis jadi hina-dina. Dia ajar supaya mengharapkan belah ihsan orang, maka ikutnya pula hidung. Nak? Nah, ikutnya pula hidung, ada apa-apa. Lembu dah masuk tali hidung. Nak? Cakap gaum meh, dah gerak lembu. Beres. Tak kata apa dah. Nak pukul gambar, nak naik atas tekak, ada apa dah. Sebit meh. Orang kita kok jadi lembu. Pasal saat ni rezeki duk yakin kalau baik dengan orang tu, sedak kita cari makan ke darah. La ilaha illallah. Tak sagi ke Mekah kalau gitu. Kalau kita buat kerja agama, ni kalau tahu dah orang ni, kalau pergi surah ni, kalau pergi dengar ustaz tu, berat kita, susah kita. Sudah kerja dah lah. Sudah kerja. Yang hidupkan kita daripada mani apa dia? Faham? Ingat mak ayah kita ambil kita tu besar dah. Rodok bola perut mak kita. Tak? Air manis titik. Tak? Tuhan bela. Tak? Tubik kepala, tubik ekor, tubik tangan, we makan. Tubik mata, tubik telinga. Sampai 9 bulan, cari tok bidang. Tak? Tubik Tuhan jaga pula daripada nerak akak kepala dolor pula. Lepas tu ngakak, lepas tu duduk, lepas tu bangun, lepas tu gatung, lepas tu berlari. Nak mendiri, we sekolah, we kerja, we motor, we kereta, we lori, we sterong, habis we.
Nak bayar senang sikit. Oh. Dah lagi kalau pergi surau tadi tengok orang kat dia. Kang. Kang terkangkang. Tak. Bila sedar Tuhan yang lahirkan dia daripada tak ada kepada ada. Nak, tak usah takut lah kalau nampak cari makan ke darah. Nah. Dan nusuk-nusuk sikit tak apa gitu. Itu kena pandai-pandai lah. Nak, ni siapa dok langsung. Tanggap takut apa dok pergi dengar langsung. Tu dah mu orang kerjaan, orang makan gaji, nusuk-nusuk sikit tak apa asal mari. Tahu yakal kan? Nak. Dah takut orang tengok pelik. Tutup dengan daunnya. Tak ada masalah. Asal mari. Tahu yakal dah. Nah, ni dak mari terus. La ilaha illallah. Nah, Tuhan yakal dah nak biar nak hari juga. Pasal apa? Fardu. Tapi kena jaga-jaga kan. Nah, main jahat ni, main kotor. Main ngenak, main apa. Kita pun bijak juga. Jangan bodoh sangat. Nusuk naik kamera pusing, buat tunduk gitu. Tak pasal dia tengoklah CD gitu. Jadi dia tengok tab belakang kamera, dia tengok tab belakang dalam kamera. Ya tu. Tak ya tu. Tak apa asal mari. Faham? Pasal tengok ni boh jahat. Oh Nathan Nigi juga. Allahu Rabbi. Jangan takut nak mengaji agama, nak tak takutlah. Ni kita ni dalam deraka ni bertahun-puluh tahun dah deraka Tuhan. Betul tak? Ni ada Tuhan bagi rezeki. Mata kita banyak ni dah tengok harang. Telinga banyak ni dah dengar harang. Nak mulut banyak ni dah cakap harang. Boleh lah Tuhan bagi. Makan kenyang, tidur lena, mandi basah. Faham? Dah apatah lagi kalau kita baik dengan dia, lagi-lagilah kita senang. Adapun segala yang baharu ni makhluk, tiada mereka itu menjadikan sesuatu kita dah nak buat. Hanya sebenarnya mereka itu berusaha pada pekerjaan mereka itu. Kita nak buat nasi, nak buat tak boleh, tak boleh lah ke. Kita hak barang ada dah, Tuhan simpan kat ni. Orang ni cari makan, jadi khani. Orang ni jual kain. Orang ni jadi Messi. Orang ni doktor. Orang ni ahli bomba. Orang ni bagian FRU, kata orang. Orang ni banyak bagian. Nak. Dia ada belakang dah. Siapa kat perjanjian kita, boleh kita. Boleh kita dia panggil rezeki. Maka rezeki ulama kata ada 4 jenis. Jangan bila rezeki masuk mulut. Tak. Rezeki kita boleh belanja. Tak. Faham? Rezeki yang pertama kata ulama rezeki mamluk. Rezeki yang dimiliki. Kita milik. Nampak? Rezeki yang kedua rezeki maksum yang dibahagikan. Kita tangan wakil je. Dapat tangan kita 2,000 sebulan. Adakah kita makan 2,000? Tak. Ni boleh 200 riyal yang kita makan. Anak tu 200. Ni 300,5. Mak 180. Tu biasa pinjam 60. Tu dia panggil rezeki yang diheceh. Ada rezeki yang maut. Yang dijanjikan. Kalau buat gini, dapat rezeki. Kalau buat gini, murah rezeki. Faham? Ada rezeki madmun yang telah tetapkan. Nampak? Maknanya tak usah susah dah. Tangan kita kadang-kadang wakil. Tu kita pergi ambil gaji tu 2,000 tu ingat boleh belaka kita. Balik di rumah bawa 2,000 tu dah kita ambil di bank. Bini duk tunggu dah. Bini tunggu dah 1,500. Habis licin kita tinggal 500 kat bayar kereta, kat bayar api apa semua. Nampak sungguh boleh 2,000. Bawa nasi goreng, bola Tupperware masuk jabat. Faham? Gawal bawa nasi goreng dalam Tupperware. Bocong Angry Bird tu. Aku cari teh rumah. Pasal apa? Pasal ramai. Walau 2,000, 3,000 dah ramai nak bagi. Tahu tak? Amal duk tunggu. Office boy dah amal tak bini lagi. Walaupun boleh 1,000, aduh. Tom yang satu. Dah. Keting jabat. Gawal deki tengok. Tu baik si goreng. Angry Bird. Apa? Dah dia tak ada tanggungan. Tu rezeki. Faham?
Tapi kena tengok, kalau hak haram jangan. Kita tahu rezeki jangan ditolak. Ada orang faham belakang mak bah tak mak. Tak boleh aku dak apa sedap dia. Mo kau lebih pada bapak wali mu. Ambil Aku dak apa sedap duit ni duit ihsan ni orang susah ni. Mu ni bila pula menjadi tasawuf ni bila? Tak. Ambil sekali ya Allah, sekali ya. Payuh lah ni aku cok 2 kali ni. Dia kecok ni. Tak. Okey. Faham 300 ya. Nak tak layak dengan dia makan haram. Nak pau kontraktor kalau dak WBT banyak ni kena blacklist. Nak kontraktor pun paksa sejuta ke dia. Nak WBT ni 200,000 giato. Ni saya kali ni. Kau so. Alu Batman dia alu. Bos nak 200,000. Boh 200 no. Bila no? Minggu ni habis lewat. Cari kawan tu. Dah kalau dak projek juta-juta, molek ikhlas. Betul tak? Dah makan haram. Surat sesal belaka. Dah akak buat meja ke wak kerja lu. Kan ni kata iPad saya boh. Bawa Galaxy apa dah Galaxy. Beri. Hak nu nak kayu go 5 batang. Ni baju cak kato. Tu nak kasut pula cool hang. Faham? Habis piti hak ni 5,000, hak ni 2,000 makan duduk di mana lagi? Dalam api neraka. Dengan kerani ngapis bor, ngegawa takbir, nolong pengarah, patak neraka belaka. Kerana Nabi kata finnar, dalam api neraka. Rezeki tu. Betul tak? Rezeki. Wali makan kedarah anak bini pula. Jual bau rezeki kau. Nega tipu, jual tipu. Ustaz tipu kok. Orang mari 6 orang dah takkan orang nak bayar 15 baru bayar. Pendengar 15 ke atas. Nak dah 6 orang tulis 18. Dia surat. Nak jabat pun bayar. Bong juga. Makan rezeki haram. Lah jadi ke mana? Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bi. Tiap-tiap tubuh yang besar dengan makan haram layak api neraka sahaja tempatnya. Nak dah semayang mana makan rezeki haram? Semayang tidak diterima. Siapa kata? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. La yakbalullahu salati ahadikum. Nampak? Fi jawfihi haramun au kama qala. Allah tak terima satu salat pun dari kalangan kamu yang ada dalam perutnya harta haram. Bukan mesti dia makan, dia ambil harta haram. Dah bahan Baitul Mal jota. Pasir. Jangan main. Bukan tu big jaga balik Mesir boh. Pitih Baitul Mal jota 2 juta hilang. Jadi pergi Mesir ngaji benda kau ngaji engineer dak ngaji agama. Balik kampung bahang piti zakat, bahang Baitul Mal. Jadi api neraka. Rezeki haram, gaji haram. Kerja tempat haram, rezeki haram, rezeki kau. Kerana rezeki ni ma yang fa'uka walau kana muharrama. Rezeki ini perkara-perkara yang beri kebaikan dan kegunaan kepadamu walaupun dia haramkan pada syarak. Tikang ekor bahang. 500 ya kali tikang. 200 ya kali ambil. Dah 200 ya kena 500,000 boleh. First price. Pergi ke Mekah balik awal tu. Jadi bab rezeki ni ramai orang makan haram masuk neraka. Hak tu spacing. Hak spacing lagi sebab cari rezeki. Rezeki tu halal. Tapi siapa lara dak dam semayang, dak dam dengar, dak dam betul. Faham? Rezeki punya pasal kau. Hak nu tak kena, hak ni tak kena, hak nu tak kena, hak ni tak kena. Dak nampak muka hidung mari surai tek. Minggu kali dak apa dah dengar boleh tahan kira dah. Bagi yang kenal sifat Tuhan, dak nampak terus. Mari tak mari 2 kali setahun. Nama mayang raya. Tak. Muka dia ada surah mayang raya. Ngesokok sengit, ngebutang baju Melayu ada ni, ada rambu-rambu ni. Aduh, mari mayang raya. Siap takbir. Mayang raya sunat bodoh.
Faham? Budak mayang, budak masuk neraka ni. Belajar agama biar kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan, masuk neraka. Belajar halal haram. Belajar sahwata. Nak? Nama kopak andi dah. Nama. Makan surah, makan sujud. Bahasa muka lembu, tak malu. Dah aje mari. Nama rumah, Faham? Orang nama ni orang hak mari sama. Nama surah. Nah, dah mu sama dua ni. Padang goh. Nama padang goh. Kat Green. Sibuk ngap projek nama kat projek. Lepas mari attack dia. Siapa tak cukup lauk orang. Lari bajet 2012. Ini masalah manusia. Tak? Jadi ingatlah, daripada kecil sampai besar, habis semua manusia makhluk natang gajah rimau. Nak Allah belaka wi makan. Kita tak boleh wi makan sebutir pun nasi, tersa kata sepinggang nasi. Mak kita sakit, tersuak, sudu sekali suak, suti haram Tuhan tak izin masuk. Neleh mula ke mulut. Betul tak? Tuhan tak izin. Dia nak ajar tu tengok, aku yang tukang wi makan. Wa huwa yuta'in. Dia yang beri makan. Bila dia beri makan, boleh telang. Sudu telang. Tak. Nampak? Nambah hanya setalang habis mak kita makan dalam sakit. Nak? Sampai masa Tuhan tak beri, masuk dalam mulut, habis tupuh mula. Tak sangat dalam mulut, telang dah, jeluak balik. Nak? Makan dah, motah hanya berkembur tubik makanan. Nak? Seraju mi goreng tubik. Nampak tak? Pasal Tuhan tak izin. Dan kita dah ambil mengajar, tengok, dah tak ada rezeki, mutah mula. Nak? Kemudian kata musannif, mumitun bila makhafah, ba'isun bila masyaqqah. Mematikan ia dengan ketiadaan takut, yang membangkitkan ia dengan ketiadaan sukar. Bermula mati itu sifat yang bangsa ada. Bersalahan bagi falsafah. Dan yang setuju dengan mereka itu falsafah. Kerana firman Allah Ta'ala, Allazi khalaqal mauta wal hayah. Artinya Tuhan yang menjadikan mati dan hidup. Dan tidak ada ia tiada disifatkan dengan keadaan dijadikan. Tersebut dalam hadis didatangkan mati pada hari kiamat atas rupa kibas yang berbelang putih dan hitam. Dan disembelih akan dikibas di antara surga dan neraka. Dan sekalipun mati itu arab sifat, maka Allah Ta'ala kuasa menjadikan berjisim. Mati-mati ni makhluk Allah. Dalilnya Nabi cerita di akhirat lagi setelah dibangkitkan manusia di padang mahsyar, semua bangkit belaka. Kita, mak kita, tok nyang kita, tok nyuk kita, siapa Nabi Adam bangkit belaka. Anak kita, hak mati dalam perut bangkit tak. Melainkan yang tak sampai masa tiup roh, tak bangkit. Ini ulama sebut, tidak anda. Yang cukup 4 bulan dalam kandungan akan dibangkit, walaupun bila 5 bulan dia mati dalam perut. Faham? Sebab bila 4 bulan Allah perintah hidup. Tiap yang hidup pasti akan dibangkit. Tak sampai 4 bulan tidak hidup. Sebab tu berlaku khilaf di kalangan ulama, tak sampai 4 bulan tentang hukum menggugurkan kandungan. Nampak? Dia bangkit mana dah 6 bulan boleh jalan pada mahsyar. Nampak mengerak itu dah tak dirik dah orang. Tu dunia, kerajaan dunia kita nampak. Budak-budak kalau pergi kat orang tua kena pijak. Nak Allah Ta'ala maha bijak sana. Nak yang tidak balik, tidak merasai kesusahan apa-apa di dalam kubur dan di padang mahsyar. Dalam kubur tak ada dah soal jawab. Hak dak balik. Walau baru umur 14 tahun tapi dak balik lagi. Dak keluar mani, dak keluar haid. Dak balik dah 14. Pasal paling lewat baliknya balik awal 15 tahun. 14 tahun bangkit atau dalam kubur tak ada soal. Maka ulama kata tak sah kita banding dengan dunia. Kalau budak-budak umur setahun, budak-budak umur 8 bulan baru beranak, nak
kita buh pasal teruk kat orang ramai, jirik dia orang. Faham? Akhirat dah suku. Nampak? Malaikat jaga belaka dah. Tak bolok kat orang ramai, orang jahat ni. Buh suku dah. Kita suku Black Maria. Nampak? Bagi anak cara. Bagi budak-budak suku. Tak susah. Bukan kerajaan Terengganu jaga padang mahsyar. Faham? Kerajaan Allah. Kerajaan Terengganu nak jaga ramai sini tak boleh. Kalau 6 bangsa tak boleh jaga dah. Acul buah binya tiup di angin. Bawa ni pergi di benda belakang kapal Cina. Benda panggil tu? Tak ingat. Ni nak bubur lapu pula ni. Pokok lapu ni. Berapa sebatang? 20,000 rasa. Sebatang 20,000. Nampak? Habis anak habis. Nampak? Baru tahu. Semua jatuh ala ke kapal Cina belaka. Berjujuk. Sebatang 20,000. Pokok warna-warni tu biar api tu. Tinggal alik ni 3 batang, alik ni 2 batang. Hak biru jatuh belaka. Pergi tengok. Patah belaka. Allahu Rabbi. Maka budak-budak tidak susah. Anak kafir, anak orang beriman tidak susah lagi. Bakit belaka di padang mahsyar nanti. Yang tak bakit, yang tak sapa umur 4 bulan dalam perut mak dia. Hak kembar siang bakit, kembar Burma bakit, tak ada kira bakit belaka. Tapi budak-budak tidak ada rasa susah. Start pada mati sampai ke syurga tak ada susah. Walaupun anak orang kafir, cucu Sami Belu mati tak balik lagi. Nampak? Dia bahagia di akhirat lagi. Tak ada duka cita dah. Walaupun toki dia pak lain atas dahi. Nampak? Jadi didatangkanlah pada ketika itu semua telah dihidupkan balik bila ditiup sangkakala kali yang kedua. Maka Allah kata mati wak mari sini. Nabi cerita maka dirupakan jadi seekor kibah belang hitam putih. Ni dalam hadis. Maka kata malaikat apa ini? Israel menjawab inilah mati. Allah tukar jadi seekor kambing. Maka disuruh sembelih, maka disembelihlah kambing itu. Maka mati kambing itu. Maka mati itu pun mati. Dan Allah berkata lepas pada ni tak ada lagi kematian. Kerana mati telah mati. Tengok, mati pun mati kayak gitu. Faham? Dia tu kambing itu dulu ni. Kayak gini mati. Kayak gini mati tu Tuhan buat. Dia arak. Arak-arak ni maknanya bukan jenis berjising. Jenis kita faham saja. Dia jenis tidak berzat mati ni. Faham? Sebab bila tak ada hidup, maka dinamakan mati. Tak ada hidup, dinamakan mati. Mari hidup, maka hilang nama mati. Hak tu lah kita faham. Tiba-tiba Allah jadi berbentuk-bentuk ni seekor kambing. Maka disembelihlah kambing, disembelih mati. Lepas ni tak ada mati, masuk syurga pun hidup selama-lama. Masuk neraka, hidup selama-lama dalam azab. Na'udzubillah. Perkataan musannif rahimahullah ta'ala yang mematikan ia dengan ketiadaan takut. Artinya Allah Ta'ala menjadikan akan mati pada mereka itu yang sudah sampai ajalnya. Dengan menceraikan akan rohnya daripada badannya. Tiada kerana Allah Ta'ala takut akan dia akan seorang. Bersalah Tuhan membunuh ia akan seterunya. Kerana takut ia seorang akan seterunya. Itu memberi mudarat akan dia akan seorang. Jika berkekalan hidupnya hidup seteru. Allah menghidup dan dia yang mematikan. Maka Allah Ta'ala mati belaka. Tak ada takut sikit pun. Kita nak matikan orang. Mati ni kalau bahasa kasar kau membunuh. Faham? Bunuh. We tak ada nyawa. Kamu bunuh orang ni. Lepas tu waktu pembunuh bertanya, bunuh mati ke bunuh cedera? Marah boh. Mu bodoh kan baru kata bunuh. Bunuh ni mana matilah. Faham? Budak tanya masuk hospital ke mati terus. Kau dah bunuh ni kan? Kalau tembak lain. Mu tembak orang ni. Tahu dah tembak mati ke tak boh? Dah tembak cedera dah. Pasal tembak dia tak mati.
ada kala mati. Tapi kalau kata bunuh, mati Nah. Maka Allah mematikan siapa saja, tak takut sikit. Kita kalau orang yang besar sikit pada kita pakat. Tuan-tuan kata nak bunuh, nak cakap takut. Betul tak? Tengah-tengah sembang lah jabar boh lalu. Kekuk. Noleh lalu. Noleh lalu. Rupa duk sembang ni. Boh lalu. Tu baru boh je, baru ngarah baru. Bukan gaji 9 juta. Baru boleh 5,000 bulan. Tak gerak. Boh masuk lega. Lega dah. Hak besar sekali benda. Pakat. Dana menteri. Barang boleh mati. Bila-bila. Tak aku sikit Tuhan ambil nyawa. Nak, sako senyap. Nak, dalil nak tengok, pergi tunggu pintu kubur. Nak tengok, pergi buat mayat. Duduk sini, tak tengok orang mati. Faham? Pasal orang mati tak kabar kita. Tunggu waris kita baru kabar. Dah waris kita, orang tak? Cik kita kerja bagian mandi. Tan Sri Syekh Hamid. Lepas tu Tan Sri je. Faham tak? Banyak jasa dia. Tolong sempurna. Kita, tim dia kita. Pok mati kilas tangan belakang anak. 3-4 beradik. Patut Datuk tu. Datuk Syekh. Dia kerja dia baru kita tahu. Ramanya orang mati. Kakak, halo. Halo. Mana? Mati lah? Bagaimana? Dah. Halo pula. Halo. Dah kan pukul 12 boleh. Pasal ada 3 pagi. Tengok. Ramah lalu dah. Nak. Rupanya ramah. Dan apa hasil tak kira? Ketua boleh negara. Nyak ni. Dah saya kata kau perah buat angin. Ketua boleh negara. Nyanda kena. Nampak tak? Nyandanya tarik nyawa di malakul maut. Faham? Menteri, wakil ayat, esko. Nampak? JKK hom dia ingat. Nampak tak? Tak ada takut seorang pun. Kita takut orang tu, takut orang ni, takut orang tu, takut orang ni. Apa hasil? Nyak. Nak. Ni balik dia ripung atas ni dulu. Atas pita. Nak. Israel kata ni dak lagi minggu depan masuk pita tu bawah. Masuk pita dah 5 hari tu. Kau mari ya. Nak. Buah masing, buah apa, buah masing, buah masuk. Nak. Anak kata bagi ha. Nampak molek ah. Nyuk. Aku laser. Nyuk. Nak. Aku mau macam tak apa. Aku dah apa masa lagi. Nampak. Anak dia bagai. Ni ayah nampak, alhamdulillah nampak cerah sikit. Nak makan lah tadi. Mari biskut Maggi dah habis keping tadi. Donat 19 huti. Aduh. Sungguh. Okey alhamdulillah ada apa. Esok mari malakul maut. Nampak? Jeng. Ada apa-apa ya. Assalamualaikum Haji Najib. Nak ada apa? Messi berlari betul buka ni. Employer. Tak dia apa dah. Tak? Mari malakul maut. Tak kira. Anak siapa, pok siapa, raja mana, tak ada kira. Tak takut sikit. Nak ramai boleh. Nak sekaligus. Tsunami 200,000. Nak main pakai dalam bah, boleh sebuah bah. Jatuh gaung 40 orang. Nak ikut. Kali bahan banjir 10,000 Bangladesh. Sekali tarik nyawa. Maka Allah yang mematikan, malaikat maut yang mencabut nyawa. Bukan malakul maut yang mematikan. Dia hanya tugas ambil roh. Allah kata ambil roh, dia ambil roh. Bila ambil roh, Allah mematikan. Dan kalau ambil roh Tuhan tak mau mati, boleh tak mati. Faham? Sebab dia ambil roh. Yang mematikan mumi Allah Ta'ala. Dan lepas tu kita lock mati lah kalau orang sakit. Tak. Kerana Allah atau kekasih dia ajar kita pula. Tada wow, Nabi kata. Berobat. Tak sampai masa, tak mati. Dan perkataannya yang membangkitkan ia dengan ketiadaan sukar. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan.
Soalan pertama, jemaah baru ni hamba atau pokcik hamba balik Arab Saudi. Dia ada 2 rumah. Di sini di Arab Lepas tu jemaah hari tu flight dia pukul 2.30. Gana dengan solat jemaah dia. Sebab nak check in kurang pukul 12 kena masuk dah. Setahu hamba tak boleh musafir hari jemaah lepas subuh. Lepas tu pokcik hamba ni siapa Arab nu dia nak buat umrah. Soalannya boleh ke buat umrah dalam bulan haji? Ada kata kena dam, ada kata tak. Hak mana boleh dah orang dalam ihram pakai selipar macam krok. Guana hukum suami yang dia batalkan puasa Ramadan dia dulu dengan makan, lepas tu baru dia jimuk isteri dia. Kena kafarah 2 bulan ke tak? Ke kalau biasa saja? Pokcik dia ni balik ke Arab Saudi. Tapi nak flight dah segera Arab Saudi ke nak pergi Mexico mana-mana pun. Hari Jumaat flightnya pukul 12.30 atau pukul 2 atau 1.45. Yang menyebabkan belum naik kapal terbang lagi kena ada di airport dah. Dah untuk cek apa benda visa dan seumpamanya. Jadi dalam mazhab Syafi'i pendapat yang muktamad kalau kita musafir lepas solat subuh maka wajib jemaah dengan molek. Betul. Tapi bagi perjalanan yang kita boleh aturkan sendiri. Kereta kita, lori kita, bah kita driver. Kalau hak orang bawa tak masuk dalam pandangan ni. Dah kalau kapal terbang kita boleh atur diri. Kita kabar ke pilot. Boleh. Tolak bulan subuh pilot. Boleh. Dah kerajaan siap dah. Dah kalau dia tak mungkin kapal terbang tu kita nak pergi dengan motosikal boleh Arab Saudi. Boleh. Takut tak siapa. Nah, jadi kalau kenderaan yang kita tak boleh nak kawal dia tak masuk dalam bab lepas subuh atau belum subuh, tak dia hukumnya boleh tidak menunaikan Jumaat. Faham? Termasuk perjalanan di laut, perjalanan udara atau kereta api. Kemudian pula dia buat umrah dalam bulan haji, boleh ke tak? Cikgu. Memanglah buat umrah dalam bulan haji. Moleklah. Nak. Kena dang tak buat umrah dalam bulan haji? Kena tak? Tak apa tak kena? Kalau buat hak kena dang, buat umrah dulu. Faham? Baru buat haji. Kalau buat haji dulu, baru buat umrah, tak kena. Jadi kita tengok dalam bulan haji tu, umrah dulu ke haji dulu? Dia lain-lain tu. Pakai selipar macam krok, tak kira lah model apa pun. Kalau orang pakai selipar, kena tak dang orang haji? Tak kena. Faham? Walaupun selipar dia berjahit. Kerana maksud berjahit itu ialah pakaian macam seluar baju. Faham? Jadi pakai hak lepas. Ada pun kasut kalau dia jahit bercelobel itu beg kasut. Dah jadi jahit. Itu tak ada masalah. Ada orang pakai tali pinggang tak dipakai kau. Apa? Kat tali pinggang tu dia ada jahit kocek. Dipanggil berjahit. Itu tak masuk. Pakaian kita ni jenis lepas. Lepas tu jimak ni bulan puasa dia nak jimak bini dia pergi makan dulu. Ni dia nak tanya sangat Arab Saudi nya kona. Kenapa? Jauh lekok tu. Yang awaknya jumhur ulama kata kena kafarah. Mazhab Syafi'i pendapat muktamad tak kena kafarah. Kena kafarah ni batalkan puasa dengan jimak. Faham? Wajib ke perempuan melabuhkan tudung sehingga tutup dada? Tak wajib. Begitu juga perempuan tak wajib pakai jilbab. Perempuan tak wajib pakai stocking. Faham? Kerana yang diwajibkan hanyalah menutup aurat. Faham? Ulama tak kata wajib pakai tudung, wajib tutup aurat. Jadi tak pakai tudung, dia pakai kemah tu. Tak ada masalah. Hukumnya tutup aurat dah. Nampak? Jadi bila pakai tudung, tujuan apa pakai tudung? Mudah untuk tudung kepala dan lehernya. Dah dada guanya pula. Asal cerita. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Firman Allah. Faham? Dalam surah Al-Ahzab. Hendaklah perempuan-perempuan Islam itu melabuhkan akan kain ke atas kepala-kepala mereka yang dinamakan jalabib ataupun jilbab. Nampak? Jadi ke atas dada-dada mereka. Maka ambil kain, letak kain gini, sama ada kain lepas, tu kain tudung ataupun kain jilbab. Tak kira dah, kain selendang.
letak, tak nampak rambut dan tak nampak tekak dan menutup. Apa sebab menutup dada? Belahang dada. Nombor satu kali ulama tafsir kata, dada ni dia belah. Baju ni kalau tak belah tak boleh masuk. Kita tepah baju, tak usah belah kata buat tekak saja. Ni ada belah ni. Ada tak? Kacing ke butang tak? Asal kita buat baju lubang ni saja. Boleh masuk tak? Tak boleh masuk harga tu. Haji Zul. Nah, orang faham ni dia pada teruk gitu. Jadi mesti ada lubang belah dada. Belah dada ni, nak kalau kita pakai jibak kecek, pakai lilit tekak, nak nampak tak dada? Nampak dada, maka kena labuh tutup belahang dada. Hak nombor satu. Yang kedua pula, baju dia tu ketat, nampak betul dada. Bila nampak betul dada, wajib labuh pada lebih bawah daripada dada. Maka ulama kata kalau tak ketat, baju dia tak nampak betul dada, nampak tak lagi aurat? Tak, maka sunat labuh pada dada. Tak wajib dah lah. Kerana tujuan wajib menutupkan yang tidak boleh kelihatan. Faham? Jadi labuh itu ada kala wajib. Bila bajunya ketat, bajunya ada lubang tekak, bajunya jadi nampak tekak, maka wajib kena labuh. Dah kalau sekat, tak nampak betul dada, tidak haram dah. Dah? Soalan seterusnya. Apa hukum minum air yang ada semut? Perlukah kita buang semut dalam air? Atau air seluruhnya jika melibatkan kuantiti yang banyak? Hukumnya, kalau kita sengaja letak semut, haram. Kita pergi makan. Tapi hak goliknya tak sengaja dalam air ada semut. Jawabnya, ulama sebut, serangga atau haiwan yang tidak ada darah mengalir, dia masuk dalam air kita, dia mati, tidak menajiskan. Yang menajiskan air kita minum atau air nak buat mandi adalah binatang yang ada darah mengalir. Napa mampu dalam gelasmu? Kubar. Nah, maka kubar menajiskan. Nah, napa mampu dalam gula? Semut. Faham? Kumbang. Jenis serangga yang tak ada darah mengalir. Maka buat keluar bakar dia, air itu boleh diminum. Faham? Kemudian ulama kata kalau banyak sangat sehingga mengubah rasa air, haram diminum. Jadi kotor. Faham? Faham tu? Dah kalau minum dengan semut-semut sebab tak nampak, tidak haram. Payah nak buang. Nak semut terjun dalam air kopi kucak, maknanya stekor besar. Nak, dah semut dalam gula, dak ingat masuk nanti. Ikan nampak, tak nampak, pakai halal. Bukan halal maknanya makan semut. Halal minum air sekali dengan semut. Tak, semut kutik suku, buah suku. Mamah, haram. Sama macam makan buah-buahan yang ada ulat kecek, payah nak cabut, payah nak buang, maka halal makan dengan buah. Tak, kutik ulat suku buah sepiring, tak, haram makan. Hak aurat wanita Islam dengan wanita bukan Islam, sekadar mana? Wajib kena tutup, kena pakai baju, dimaafkan nampak lengan kalau dalam duduk sebilik. Faham? Kalau duduk serumah, boleh sisi lengan dan boleh buka kaki. Masalah tutup rambut, dua kaum. Kaum yang pertama kata kena tutup juga, kaum yang kedua ringan sikit, boleh buka kepala. Kalau duduk sebilik dengan kapi laknat. Soalan seterusnya. Yang mana lebih utama, taat mak kandung atau mak tiri? Sejak dari kecil saya dijaga oleh mak tiri. Besar ni baru jumpa mak kandung. Macam nak jaga yang mana lebih utama? Ayah sudah mati, mak kandung ada suami baru. Jadi dia dibela oleh mak tiri. Bila dibela oleh mak tiri, besar ni baru mak kandung jumpa. Hak mana dia nak taat? Jawabnya, kalau dalam keadaan demikian, kata setengah ulama, orang yang membesarkan dia. Dan wajib dia hormat ibu kandungnya sendiri. Faham? Bukan makna bila ibu kandung dia kata, jangan ikut mak tirimu. Padahal mak tiri dia duduk bela kita. Susah-susah dari kecil, sampai ke besar, sampai kerja. Nak,
Hak nun dak kenang dengan mak tiri. Maka dia derhaka kepada mak tiri kerana dalam konteks ni mak tiri macam mak dia dah. Yang ni dia panggil wali yang menjaga dia. Adapun mak tiri walaupun dak bela dia, haram juga kita buat lebih kurang. Wajib kena hormat, wajib kena beraloh, kena beradab. Kerana dia dak bela kita. Jadi silap apa dia? Silap mak sendirilah. Soalan seterusnya. Tempat karaoke dikira tempat maksiat. Niat kita bukan nak buat maksiat, tapi nak pergi nyanyi saja-saja je. Di karaoke ni bukan makna maksiat. Karaoke itu makna kita menyanyi ikut akan lagu yang keluar dalam TV. Nak jadi maksiat ni ada puang pula nyanyi. Lepas tu laki-laki bukan mahram bersorak apa semua baru jadi maksiat. Kalau puang suku laki suku tak jadi maksiat lagi. Faham? Jadi kalau ada atas jalan rolik gak, memang maksiat berlaku di situ. Lepas tu orang lain duduk hak luar maksiat, kita biar nak nyanyi saja dikira masuk dalam majlis maksiat juga. Jadi karaoke tak usah lagi tempat karaoke hak maksiat gitu. Nak nyanyi sangat galak kata di rumah sudah. Beli alat karaoke buh di rumah. Nyanyi lagu negaraku. Nampak tak? Tak ada masalah binimu tukar joget apa duduklah beledi. Pada badang ada najis. Dalam perjalanan untuk bersih diri dari najis, kita tak tahu ada najis itu mengenai tempat yang dilalui seperti almari, kain, nasi. Apakah barang itu najis? Bagaimana hendak menyucikannya? Dia di tubuh dia ada najis. Contohnya katakan dia melihayang ataupun dia siang ikan. Maka kena di baju dia darah-darah ikan. Dia naik atau mau ambil barang. Maka dia tak tahu kena kedok lah, digobok, dikatil. Bila begitu tak wajib basuh. Yang wajib kita basuh barang dalam rumah yang kita yakin kena najis saja atau berat sengkeang kena najis kerana ada qarinah dia. Yang kita ragu kena kedok tak payah basuh. Lepas solat Isya orang semayang sunat apa? Sunat Isya. Lepas solat Isya, sunat Isya. Dah niat gua mana? Sahaja aku semayang sunat selepas Isya. Senang ni. Doa apa yang dibaca ketika antara dua khutbah Jumaat? Khutbah pertama nak masuk yang kedua. Tidak ada datang sebarang doa daripada Nabi SAW antara dua khutbah masa khatib duduk. Faham? Jadi kita nak berdoa di situ memang masa itu masa mustajab dipanggil. Faham? Nabi tak kata baca doa ni. Cuma Nabi bilang dalam hadis, di antara tempat yang mustajab doa ketika duduk sekejap khatib di atas mimbar. Faham? Antara dua khutbah. Jadi kalau tempat kita tanah Jawi ni, Tok Bilal baca. Makmum amin. Yang sebenarnya siapa-siapa boleh baca doa masa tu. Sunat belaka. Kita nak amin Tok Bilal pun boleh. Kita nak baca doa suku kita seorang pun boleh. Tak ada masalah. Nak tak ada tangan pun boleh. Tak mau tadah pun tak ada masalah. Tak usah balah. Dalam hadis tak ada sebut kena baca ni. Dalam hadis hanya sebut ini masa yang mustajab. Faham? Jadi ambil peluang, bacalah sebarang. Kurang-kurangnya Allah maghfirli. Ampunkan dosa aku. Dan Tuhan ampun dosa, takkan wi neraka, wi syurga dan kesenangan kepada kita. Dah biarlah kita nak sedap dah baca untuk bila hak sama. Tak ada masalah. Faham? Doa Melayu boleh, Kampuchea pun boleh. Tak ada masalah, bukan semayang lagi pun. Saya minat dengar lagu kumpulan Guns N' Roses. Tapi saya tak tahu makna, saya minat je. Boleh tak? Dia gini, kalau lagu-lagu ni kalau daripada barat kebanyakannya, ada benda-benda yang haram. Contohnya dalam lirik itu mengajak kepada perzinaan. Tak boleh dengar lagu gitu. Ataupun mari minum arak. Dia ajak kasih dia meh kita minum arak. Atau malam ni kita setubuh malam ni. Dalam lagu. Tapi lagu betul dah kita bodoh. Best sama.
Atau esok kita pergi tanya padri. Ataupun syirik. Ataupun hak hina agama. Macam lagu-lagu trash metal underground. Pelik-pelik lah ni. Hina agama. Memuja binatang. Macam-macam. Puja apa benda ni. Liwat. Tak? Jadi sebaik-baik kalau nak dengar lagu. Nak berhibur biar tahu. Kerana ulama kata kalau kita pergi berobat, Tok Bomo tu dia baca, kita tak tahu macam tandanya kata pelik, tak boleh berobat. Faham tak? Tak boleh berobat. Kita kena tahu. Tapi kalau dia baca tu ayat Quran atau hadis, tak apa kita tak faham pun. Kerana barang tu barang molek. Lepas tu berhati-hati tentang masalah lagu ni. Soalan seterusnya. Lagu kok. Pendapat hak mana kok kata cabut tali kapang ketika tanam tidak haram? Tak tahu kok, tak je dengar kita. Yang kita dengar, kain kapang tak boleh ambil balik. Tali yang ikat kapang tu kain kapang lah. Dia ambil dari kain kapang, disirik buat tali. Faham? Bila kita sampai kubur, kita buka je lah pelerah. Jangan ambil. Yang ada sebulan kitab fiqh boleh ambil, tali tu tali orang. Nak ikat mayat, kain kapang tak ada tali, pinjang tali jerang. Hak tu wajib kena ambil. Hak orang. Banyak dia buat ni bid'ah. Ambil, ni ambil tali perut, ni bahagian kaki, ni bahagian kepala. Nak untuk sipang 3-4 beradik. Kenang-kenangan ingat kaya. Kenangan hak Nabi ajar ziarah kubur. Bukan tengok tali kapang tu. Suruh ziarah. Tengok jadi apa tengok tali gitu. Pasal orang dulu-dulu ni ambil tak? Mujur orang dulu dah ambil batu nesang. Kalau dia dah habis buat walib. Dah adik-beradik ramai, potong 4 batu nesang. Orang luar, dia beli tanah lot dekat rumah saya. Dia buat rumah. Lepas tu seming dia habis. Dia pinjam seming saya. Dia khabar nak ganti pas hari-hari, tak ganti sekarang. Saya pun curi seming itu sebagai ganti. Macam mana berdosa tak saya buat gitu? Jawabnya kalau dia ambil balik cermin dia, tak berdosa. Faham? Jadi orang ni buat nak pinjam seming, dia ada 10 bit seming. Nah, dia pun ambil, jerang dia pun ambil 10. Nah, jadi kabarnya 2 minggu lagi dia bayar dah. Atau 10 hari atau 2 hari lagi dia akan ganti balik. Nah. Rupanya tak sekarang. Pas pipis supik. Pas supik. Tanya awak tak tahu. Maka seming hak lebih lagi hak kita juga boleh ambil semula. Faham? Yang tak bolehnya pergi curi harta dia. Tak boleh. Nah, dia bahang seming kita sebit ni apa? 16. Kita pun dah dia tak bayar, esok kan kita naik tamu dia, kita pecah tabung lama, korek-korek bahang 16 riyal. Tak boleh. Faham? Tak boleh balas dengan curi gitu. Ambil balik harta kita, tak apa. Soalan seterusnya. Kerana kalau ada penerimaan oleh seorang dikatakan sebagai sagu hati, bukan rasuah. Oleh itu kerana terasa ada keuntungan lebih yang ingin dibagi kepada pasukan projek, bukan tak niat apa-apa, bukan niat untuk mendapatkan keluaran sesuatu. Adakah semua itu halal? Jawabnya halal. Yang haram ni, dia beri itu untuk ambil kepentingan atau keutamaan atau kelebihan atau manfaat selepas daripada itu. Tak ada. Seandainya dia dapat projek, dia suka hati, nak dia bagi kawan-kawan dia hak dia kenal. Dan orang ni tidak akan dapat ada peluang untuk meluluhkan sesuatu di masa yang akan datang. Tak panggil rasuah. Nampak? Rasuah ni, beri dulu. Tak beri lagi hari ni, tak apa. Beri dulu bagian kita. Bila-bila dia ada budi dengan kita. Budi ke mana? Dia boleh meluluskan projek yang orang lain pun dapat projek itu. Kalau gitu rasuah. Tapi dah kita beri tu kerana dia buat laju sikit kerja hak kita dah. Tu bukan rasuah. Faham? Soalan seterusnya. Bagaimana cara nak bersihkan tilam tidur yang tebal dan kain cadar yang terkena air kecing bayi laki-laki, air kecing budak 5 tahun. Kalau guna fabric boleh suci ke? Baik, lembek kena air kecing anak. Noleh air kecing mak. Kena atas lembek. Dah lembek, takkan nak akak lembek masuk dalam washing machine lembek. Tak boleh. Kalau totor boleh masuk dalam washing machine tak? Dah kalau lembek tebal tu, nak buat guana. Tak payah akak, ulama kata barang yang berat. Tak payah akak. Ambil kain buruk, pindah kat najis hak ada dulu. Atas lembek. Hak kadar mana dia tak serat lagi.
Pak tekan dengan kain buruk, biar hangga-hangga kering, lembab saja tinggal. Air serat di kain buruk. Lepas dah tinggal lembab saja, 3 kali jiruh dengan air bersih. Biar lebih pada kawasan hak basah tadi. Faham? 3 kali. Habis 3 kali kering, maaf pada syarak. Maaf ke mana? Maaf wak tidur lah. Kira mayang atas lembek. Oh tak mayang. Bukan kita nak kat takbir, pikul lembek atas belakang. Tak, hukumnya tidak lagi menajiskan sesuatu setelah dia kering. Soalan seterusnya. Masa semayang jemaah pada rakaat kedua selepas sujud pertama imam terus bakit, tiada makmum yang tegur. Saya niat cerai imam dan sujud sekali lagi. Berapa makmum lain pula juga ikut sujud. Mana yang lalu terus, yang lain terus ikut imam. Persoalannya, betulkah niatkan saya menceraikan imam tersebut? Jadi bila imam patutnya sujud sekali lagi, imam pergi berdiri. Jadi makmum terus cerai daripada imam. Tak betul lah. Kerana kita kena tegur dulu. Subhanallah. Tu imam pun turun semula tambah sujud. Baru naik rakaat kedua. Kita pakai cerai selalu. Jadi sebab tu kita tak boleh nak meninggalkan seseorang yang melakukan kesalahan tanpa beritahu salah ni. Jadi mayang surah ni kita dengar Tok Imam baca tak betul, kita pergi surah lain pula. Tak betul lah tindakan kita. Jangan pergi surah lain, betulkan hak dia salah tu dulu. Bila kita betul dia kerahkan juga, baru kita pergi semayang surah lain. Ni kita pakai tinggal, dia tetap dalam kesalahan. Sebab tu Nabi suruh tegur. Kemudian orang lain yang ikut imam, siapa yang berasa dia dah disujud 2 kali dah, padahal baru sekali, dia ikut imam, tak berdosa. Faham tak? Orang yang tak ada imam tinggal sujud seikut juga, batal lah dia. Faham? Makmum yang tahu silap namun terus ikut imam, apakah perlu diulangi semayang? Ya, kena semayang semula. Kerana sengaja sujud sekali. Makmum tak ada imam sujud sekali, makmum naik juga berdiri, makmum batal semayang. Tok imam naik bukan dia yakin sekali, dia yakin dia 2 kali dah, maka dia tidak batal. Jika imam sedar kesilapannya ketika belum habis solat, adakah dia perlu sujud sahwi atau tambah rakaat? Tambah rakaat, kerana sujud adalah rukun. Maka rakaat yang kurang 1 rukun, rakaat itu tidak terkira. Maka sebelum salam tambah 1 rukun, 1 rakaat lagi. Faham? Sujud sahwi saja tidak memadai. Jika imam sudah kesilapan bila diberitahu selepas solat berakhir, perlukah imam mengajak makmum bersolat kembali? Ya, kerana solat yang dia yakin tak sah, maka kena buat semula. Tapi bila makmum kata Tok Imam sujud sekali je, Tok Imam kata tak, saya yakin 2 kali, maka tak payah qada semula, walaupun imam memang sujud sekali sungguh, kerana dia yakin dia 2 kali, cuma pada hakikat sekali sahaja. Soalan seterusnya. Kawan saya beli tanah hasil duit haram dan tanah itu dinamakan atas nama ayah dia. Bila ayahnya meninggal, bolehkah anak-anak yang lain makan hasil jualan tanah tersebut? Baik. Hasil haram ni ada 2 jenis. Yang pertama, yang maknanya tak wajib kita jual balik tanah tu. Jadi milik kita dan kita bertaubat kepada Allah. Yang kedua, wajib kena jual, kena pulang balik. Mana yang pertama, umpamanya dia bekerja dulu, kerja tempat haram, kerja jadi tukang masak, restoran kafe, tokek suruh buah babi pegoreng juga, atau kerja dulu akak arak, orang suruh akak arak, kerja bawa dia balori, kadang-kadang bawa plywood, bawa kasbuk, ikut siapa barang, maka rezekinya haram. 20 tahun bawa lori, boleh beli tanah seluk. Hak tu tak wajib kena pulang balik pada siapa-siapa. Wajib bertaubat dan tanah tu boleh duduk. Faham? Ni ulama sebut. Yang kedua, wajib pulang balik. Haram ke mana? Tanah tu tanah tipu, bukan hak ayah dia. Ayah dia tipu, patutnya hak abang ayah dia atau anak beranak atau orang lain. Tipu dalam gerang apa semua, sengelak, boleh ke dia? Tanah tu kena pulang balik. Walaupun lama dah ayah dia tipu, masa Jepun mari hari tu. Faham? Jadi 2 jenis haram, faham baik tu. Hak haram dengan sebab dosa kita dengan Allah Ta'ala, bertaubat dan tanah tu kita duduklah. Haram hak jenis harta orang, kena pulang balik. Soalan seterusnya. Saya nak pergi umrah tapi PT tak cukup. Boleh tak kalau saya ambil pinjaman? Boleh. Untuk buat umrah. Saya berhajat sangat lah. Dah nak tunggu dah.
Orang tanya ulama'-ulama' boleh tak kita berhutang nak pergi ke Mekah? Kalau nak sipang 15,000 setakat nak ambil di mana? Nak? Jadi teringin sangat ni duk tengok orang haji, orang Mekah duk cerita semua hutang lah, jabana lah jadi. Nak? Buat pinjaman. 15,000 bayar 200 sebulan. 8 tahun habis. Contoh umpamanya. Pokoknya harus. Harus pinjaman itu. Dan haji dia ke mana? Haji dia tengok. Dia buat molek, haji mambrur. Buat tak molek, Marlboro. Nampak? Soalan seterusnya. Awal gini. Saya pernah minta suami cerai saya sebab ada selisih kecil dan suami saya tidak bagi respon. Apa hukum kepada saya? Adakah saya berdosa? Macam manakah cara untuk saya menebus semula dosa saya? Dia kesalahan kecil je. Berebut, nak mandi dulu. Nampak? Nak masuk bilik air. Dia kata kesalahan kecil. Jadi laki dia masuk dulu. Dia pun mengajuk, minta cerai. Jawabnya tidak bau syurga. Dah lagu mana? Kena minta apung untuk lelaki. Jangan main-main kau puang. Cerai aku. Cerai lah aku. Kadang-kadang benda kecil. Kadang-kadang janji nak beli selipar. Tak ingat. Jadi lelaki tu balik menenggang. Tak beli juga selipar. Padahal tak ingat sungguh. Bina dari mana selipar itu? Dah ingat. Allah, dia bercing kita. Dah cerai kita kalau bercing sangat. Pasal apa pun tak beli. Jenis ni tak bau syurga. Ni kata tengok orang berlaki nak berlaki. Bodoh. Biar benda tu besar. Suami tak semayang, suami cari harta yang haram, faham? Suami dera, suami hina Islam dan sebagainya. Tak, suami tak beri nafkah, baru benda sabar. Rapuan kau. Soalan seterusnya. Pukul 9 kita berhenti ya. Adakah salat qasarnya boleh lakukan masa kita dalam perjalanan ketika bermusafir dan salat jamak pula kita hanya boleh lakukan bila sudah sampai ke tempat bermusafir? Atau macam mana? Qasar dan jamak tak mesti dalam perjalanan. Syaratnya kita nak berjalan tu jauh. Mana jauh? 56 batu atau 90 km ke atas. Maka jaraknya destinasi dah jauh begitu, maka kita mulalah berjalan. Katakan sekarang duduk di Pasir Panjang, nak pergi ke Kuala Lumpur 450 km. Lebih dah. Maka kita keluarlah berjalan daripada Pasir Panjang ni sampai di Kuala Ibar, orang Bang Lohor boleh jamak, boleh qasar kalau kita nak. Dan kalau kita nak jamak saja tambah qasar, tak ada masalah, jamak saja 4 rakaat. Tak qasar pun. Tak nak qasar saja tak mau jamak, tak ada masalah. Mayang Lohor 2, sekarang asar pula, mayang 2 pula. Tambah belaka nak buat biasa macam gedak musafir, boleh juga. Dah yang tak boleh, dak semayang terus. Cara salat jamak, salat jemaah dan salat asar. Bila semayang jemaah, kita semayang macam biasa. Allah, aku semayang pada jemaah, jamak dengan asar. Faham? Habis semayang jemaah, tak payah tunggu imam berzikir, berwirid, berdoa. Kita naik, kita semayang asar. Allah, aku semayang fardu asar, jamak dengan jemaah, 2 rakaat. Faham? Soalan seterusnya. Baru ni saya ada bincang dengan pensyarah saya tentang hukum hudud. Dia kata hukum itu tidak sesuai di negara ini. Sebagai contoh, dikatakan seorang pencuri telah disabitkan dengan kesalahan, tapi dengan tiba-tiba dia mengisytiharkan bahawa dia telah keluar daripada Islam. Bagaimana cara menjatuhkan hukuman terhadapnya? Kedua, bagaimana penzina Muslim dan penzina kafir dibicarakan? Adakah penzina kafir terlepas daripada hukuman? Sila jelaskan. Saya juga ada beritahu ke pensyarah saya bahawa perkara ini bukan kerja kita, tapi kerja hakim. Dia tetap dengan pendirian dia. Tolong bantu saya. Baik, dia bincang dengan pensyarah dia. Pensyarah dia kata tak sesuai, dia kata. Hukum hudud ni. Pasal dia pertikaian lah dalam bab ni. Jadi tu orang tak panggil bukan tak sesuai. Orang tu panggil tak molek atau tak betul. Faham? Bukan tak sesuai dah tu, tak betul. Hukum hudud daripada Allah ni tak betul. Sebab apa? Kalau gini ke orang curi, bila dia dijatuhkan sabit kesalahan, dia pun keluar Islam supaya bebas dari hukuman. Dia pun bebas ha. Jadi tak moleknya hukum Islam. Pensyarahmu ni bodoh pada lembu ni. Faham tak? Dan mu pensyarah bagian dia. Bagian matematik. Baik, awak tengah mengajar atau tengah buat kertas kerja, mari kanak-kanak, mari pelajar nak capur tangan kertas kerja awak, pensyarah. Marah tak? Dan ni mu bodoh dalam bab hukum agama, tak usah cara lah.
Kalau anak murid mu cara hak kerja mu marah. Pasal apa? Pasal mu lebih tahu. Mu pelajar mana tahu aku pensyarah. Aku tahu kerja aku dah mengerti dah bab uduk pensyarah hai. Orang kata tak boleh cara pasal bukan bidang kita, nak cara juga gila babi. Betul tak? Bagi orang tak boleh cara dia. Dia boleh cara hukum tu hang. Ni bukan manusia ni. Hipokrit. Dalilnya siap belaka dah hukum. Kitab-kitab hak bab hudud saja yang hukum-hukum macam-macam hukum cabang. Kalau maknanya nak ripung lah, penuh stadium. Lebih besar pada kitab-kitab konon-konon buku-buku jenayah undang-undang hak sibir ni. Mana segala hukum ada belaka dah. Kalau gini-gini, kalau gini-gini, dah pergi kita jahit masuk capur kau. Dah dia istihad murtad. Atas hakim yang kata potong tangan kau. Orang potong kan tangan tu. Nak lari mana? Sengaja mereka highlightkan bahawasanya kalau orang bukan Islam, tak kena hukum. Supaya kita nampak, tak ada gitu. Padahal hakim boleh pilih. Nak kena hukum kau? Boleh. Sebab zaman Nabi pernah nak pakai hukum Taurat, nak pakai hukum Quran. Orang tu kata pakai Taurat. Pasal kita ada Quran kena hukum watang. Dia pun pergi ambil Taurat. Nak kena hukum Taurat. Bila ambil Taurat, dia pergi tutup dengan tangan dia. Cik baca hukum Taurat ke mana? Dan mu tak mu kena hukum hudud ngak. Dia pun baca. Tak kena pukul, kena bergarak. Lepas tu balik lah. Nabi kata, cik akak tangan, rejam. Balik awal dia. Nampak? Mulai ada kena. Jadi atas pilih hang. Dia kata bab zina pula kan mana ni? Profesor, hak bodol tu. PhD tapi lembu. Sama tak? Bapa dah cakap dia kata kalau berzina dengan orang kafir tak kena hukum. Tok mu tak kena. Mu belajar tak kitab hukum bab zina dengan orang kafir ni kena hukum. Melainkan dalam agama dia ada juga hukum berat. Maka tak kena hukum hudud Islam, kena hukum agama dia. Bukan bebas. Dia kata bebas. Nampak tak adik? Pasal apa? Mu kafir ni orang Islam. Apa mu berzina dengan dia? Mu kena juga hukum. Dia berzina dengan kafir, tak kena. Ni lagi berzina dengan Islam. Mu kena. Ni 100 watang. Mu 100 watang. Ni rejang. Mu rejang. Nampak tak? Baru betul kita order gitu. Jadi bersyarah sangat lembu. Dah sungguh. Natang jahat ni. Orang pertikar hukum Allah, natang. Natang tak pertikar. Hukum Allah yang jadi kamu, hak buat anakmu, hak bagi makan kamu dia. Tika apa? Patutnya kita beri nasihat. Adalah ustaz tu, kita beri dalam TV. Kita beri nasihat, hudud ni kita sabar dulu, kita beri nasihat pada penjenayah. Nasihat apa? Dalam ni hukum sibir kan yang hukum kau. Siapa tak muat menjaga. Bayang hukum hak rek. Hak hukum hak tak berkenaan dengan Quran hadis. Apa mu bahang hukum kau? Apa tak nasihat? Tu propok apa yang mu hukum mati? Nasihat Jangan gitu lain kali dah. Jangan propok. Gila kena undang-undang Mak Saleh, undang-undang orang putih, undang-undang Yahudi, jalan seketok. Penjara 18 tahun sebatang 5 kali. Dah mana dak nasihat, dak lepas dia. Bayang nak hukum Islam, kita tak boleh sangat, kita patut nasihat. Kita wihija ke dia. Nampak? Dia apa tu dia kena sekarang ni isu hudud ni sebenarnya satu kebaikan kepada kita kerana kita boleh mengenal siapakah munafik, kerana munafik ni dia tak nampak. Dia tersembunyi. Dengan terjelasnya isu hudud, maka kita kenal pihak mana yang menyembunyikan munafik di dalam hati. Kenal dah bila kita kenal, wala takum ala qabri, jangan kalau mati jangan nawak, Tuhan kata. Faham tak dia? Dah guanya sifat ni. Allah sebut dalam Quran, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul ra'aital munafiqina yasuddunaka anka sududa. Betul tak? Orang munafik ni nak kenal gini. Kalau tidak, tak kenal. Mu ajak dia balik pada Quran dan hadis. Berhukum dengan Quran dan hadis. Maka kamu akan dapat pastikan seka-seka munafik, mereka akan beri macam-macam alasan. Nampak? Dan halangan kepadamu supaya tidak balik pada Quran dan hadis. Sekarang banyak ramai tak beri alasan. Itu munafikin. Betul tak? Kita tak kata, Quran kata ya sudunaka angka sududa, mereka akan halang kamu, akan beri alasan, akan beri excuse, akan beri uzur macam-macam supaya tidak laksana Quran dan hadis.
Sebelum tu ra'aital munafiqin. Kalau kita ngaji tafsir, ra'aita tu duduk pada tempat jawab. Jawabnya apabila dia ajak kepada balik Quran hadis, jawabnya kamu akan dapat lihat munafiqin, nampak, akan membuat alasan dan keuzuran supaya tidak kamu laksanakan. Jelas. Tak payah tafsir, terjemah. Kalau tafsir negak terus. Tak. Jadi jelaslah, boleh kenal sekarang hikmahnya siapa munafik. Tak, bila munafik Allah kata mana? Jangan sembahyang mayat mereka. Betul tak? Jangan ziarah kubur mereka kalau mati. Tu. Ni masalah. Nak? Ada apa-apa? Beres. Mengapa persandingan diharamkan dalam Islam? Mohon penjelasan. Jawabnya dah haram-haram. Haram kok mana? Dengar molek. Yang haram bukan duduk-duduk sanding ni hak nasi. Sanding ni duduk duduk pengantin perempuan dengan pengantin lelaki. Kalau dalam bilik dia tidur dua orang malam, kan panggil sanding ke benda? Tu kan sanding, tu tanding. Sanding ni, dah ni kau apa sanding? Bukan makan. Dia tidak ada akal lagi. Makan orang tanya sanding kau apa? Dah tak siap lagi pulut apa. Kalau pulut apa benda pula sanding. Dah sanding benda. Duduk atas kursi. Tu sanding, faham ke? Pengantin duduk atas kursi atau duduk atas latar berdua untuk dilihat orang. Dah haram tak? Dah haram. Haram kat mana duduk pengantin? Ambo jimak boleh. Takkan duduk dah boleh dah. Dah haram sanding. Dah haram dedah aurat. Dia aridium. Orang pengantin tak? Nampak rambut sepel. Molek dah pakai kacing tekak tu, bik bulak kok dada. Hak pakai baju gaun nampak kepala bau. Dah, hak pakai ekor pula macam ekor orang pengantin Kristian semayang dalam gereja. Jadi haram kok tu pula. Dah, lepas tu tabarruk berdoa-doa lalu, menyombongkan diri. Lepas tu kataan-kataan pula daripada orang yang melihat. Hak tukang tengok pula mukhalatah tepuh jatah tina. Mukhabak aku nak tengok pengantin. Nah, lepas tu ada amalan-amalan khurafat pula. Nah, lepo berah. Enjih tak muka berah. Faham tak? Lepo nak buang tu. Nah, lepo apa berah? Kalau kata buah air mawar, tak apa. Pasal dia mewangikan. Nah, ni berah. Ngatin bukan ayam. Nah, jadi nak duduk juga, nak sanding juga. Taat peraturan syarak. Nampak? Jangan dedah aurat. Jangan tabarrud. Nah, jangan orang-orang yang batal sembahyang perempuan, mari tengok kecantikan dia. Orang lelaki, turun tanah. Orang puang duduk atas pelamin. Nah, ngatin lelaki duduk dalam bilik. Buat gitu. Senang ni. Orang puang makan taumah, laki makan bawah. Tak sana bagi orang puang nak temu natu ni. Nak. Puang pun duduk sepak atas pelamin, duduk atas tikar. Nak ngepakar lawa ngapa nampak rambut dah haram lah. Orang puang yang mari tengok. Nak. Dah malam karang, sanding ngetuk laki yang pula. Faham? Apa? Anak beranak saja, pak dara puang, mak dara dia, tok dia. Nak. Tok nyang dia, anak dia, adik-beradik dia. Haram tak? Tak apa lah. Orang lelaki pun mari duduk. Haji Zul. Tak apa-apa lah. Jadi bukan diri sanding tu, benda-benda hak sabit tu. Hak tu, kontrol tu. Baru tak jadi haram. Nak? Ada tak? Mana ke tahu seorang lagi. Kalau ada nak tak? Slow kan tu. Gagah ni. Ada. Masuk CD. Adakah semayang sunat tahiyat masjid tak payah niat iktikaf? Dah berapa pula semayang niat tahiyat masjid lah. Niat iktikaf suku. Kita masuk tu niat iktikaf dah. Aku niat iktikaf dalam masjid ni. Padahal dalam jalan tak apa dah. Dalam semayang tahiyat masjid lain pula. Allah, niat tahiyat masjid. Sebelum tidur sunat ambil wuduk, tapi saya suka peluk isteri saya. Ke mana? Ni soalan terakhir lah.
Ni panjang ni banyak ni. Tak ada habis ni. Baik, dia memang sunat bila kita nak tidur pergi ambil wuduk. Bukan wuduk nak semayang. Bukan wuduk nak baca Quran. Wuduk nak tidur. Siapa dah ambil, dah berdosa. Siapa ambil, boleh pahala. Tidur dia kemungkinan dapat mimpi yang baik. Ni, wuduk sebelum tidur. Ha. Tapi bila dia pergi ambil wuduk, dia ingat tidur, dia nak peluk ini dia. Nampak? Dah. Batal pula. Nak. Ha, lepas tu pergi ambil pula. Lepas tu naik, peluk batal pula. Pukul 3 tak sudah lagi. Dia belain berkubang kali air wuduk bawah. Jadi air cor tu. Ha, ni kata kalau tak ngaji jadi bodoh. Ha, kalau kita ngaji ya bodoh jadi cerdik. Jawabnya mu naik, mu nak peluk, mu nak apa pun tak apa. Mu pergi ambil wuduk dulu. Nak tidur pergi ambil wuduk. Bila naik ambil wuduk, kita ada wuduk. Wuduk tu bukan nak semayang. Kita pun setuh kaki bini ke, peluk tekak ke, mu nak jek atas belakang ke, tak ada masalah. Nak. Jawabnya mu telah dapat pahala. Wuduk itu telah batal, tapi pahalanya tak batal siapa mu bangun. Nampak? Ha, sebab dulu katanya dah seorang tok guru, bila dia tidur, dia tak cara dah bini dia, tapi setuh kaki. Nah, dah buat kati memang. Bukan kati macam ke pada bola kati. Duduk kat gun seorang, sini seorang. Nah, kati. Duduk naik tak tepuh lalu. Nak naik tepuh. Opa, tak dia tahu dah kita dia wuduk, kereknya buat tepuh. Nah, jahat amal dia. Jadi bila tepuh dak batal dah wudukmu, masuk ulama dak batal, bukan dak batal wuduk hakiki. Dak batal pahala wuduk. Tak usah susah ha, tidur ha. Mana mu telah dapat satu fadilat, ambil wuduk sebelum tidur. Tak usah susah hak bab tu. Nah, ada gak bodoh kita cari batal golek but tengah. Pasal ambil wuduk baru dengar sani. Muja batal golek kalau nyatang ke plywood baru jadi pipau. Nah, jadi jeng, tak ada kasih sayang. Bini dia kata, "Onjak kita dengar ni jadi tak apa sayang dah kita." Kita buat apa ni buah meja pipau tengah. Wallahu a'lam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi